Yang kedua, wayatafakkaruna, berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Sebab itu orang yang banyak berfikir dia beruntung. Walaupun yang banyak berfikir ini ada juga risikonya. Risiko dia menolak Tuhan, memang saya tak nafikan ada banyak risiko. Tetapi jika metodologinya betul, akhirnya imannya akan mantap. Dia berfikir tentang kejadian langit dan bumi, akhirnya dia akan beriman secara yang mantap. Saya sempat melihat video Profesor Milan daripada Republik Czech. Profesor Milan ini asalnya seorang ateis. Beberapa tahun yang lepas dia peluk Islam dan dia berucap di satu simposium antarabangsa yang dianjurkan oleh umat Islam. Dia diberikan peluang berucap sedikit. Dia datang di atas pentas dan dia mengatakan, brothers and sisters, I'm often asked why I became a Muslim. Saya sering disoal mengapa saya peluk Islam. Sekarang saya nak beritahu mengapa saya peluk Islam. Dia berkata, saya ini ateis, tapi saya cukup cinta pada sains. Saya cukup rindu sayang pada sains. Dan kita faham bahasa yang bermaksud dia suka mengkaji. Orang sains bukan senang menerima. Kita beri pandangan, dia menolak, melainkan disertakan dengan bukti yang mantap. Jadi Profesor Milan otaknya begitu, suka mengkaji dan suka menerima. Akhirnya dalam pengkajiannya dia sedar Tuhan kena ada. There have to be a God. Penemuan sainsnya menyedarkan bahawa kejadian ini begitu tersusun. There must be a God. Maka sains membawa dia kepada Tuhan. Profesor Milan, tapi Tuhan yang mana satu? Tok Pikun ke? Allah ke? Jesus Christ ke? Mana satu? Dia kaji Bible, dia baca Bible, kemudian dia berucap mengatakan, bila saya baca Bible, ya, ada tempat-tempatnya saya merasakan memang ini kalam Tuhan. Mengapa? Saya rasa sejuk hati saya membaca sebahagian dari Bible. Tapi ada di bahagian yang lain saya mengatakan ini tak mungkin kalam Tuhan, sebab begitu kasar, begitu tidak harmoni ke jiwa saya. Selepas itu saya mengkaji Quran. Dia tak tahu an-imbun ban-bin-bun. Sebab an-imbun ban-bin-bun sebut, bukan faham. Dia tak faham tentang sebut, dia faham makna. Dia kaji Quran terjemahan bahasa Inggeris, kemudian dia buat rumusan awal. Dia kata apa? Dia beritahu pada isterinya. Dia kata, aku rasa Muhammad ni cukup bijak, cukup cerdik. Tahu mengapa? Sebab bila Muhammad buat Quran, dia ini bukan tahu apa, tetapi tulisannya cukup hebat, tak ada percanggahan. Rumusan pertama, sehingga dia membaca di satu bahagian dia terkejut, sebab dia mengatakan ayat itu menceritakan tentang fenomena yang saintis baru faham pada abad 20. Baru dia sedar bukan Muhammad penulis Quran. Asalnya dia merasakan Muhammad penulis Quran, tetapi ketika dia bertemu dengan ayat itu yang saintis baru faham pada abad 20, dia merumuskan ini bukan kerja Muhammad, ini kerja Allah. Dia beriman. Daripada saintis yang etis, mengkaji alam, terus percaya Tuhan ada, terus percaya Allah Tuhan yang mencipta segala-galanya. Itulah pintu masuk kebenaran pendekatan Al-Quran. Tengok air manimu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kami yang tentukan kematianmu. Disuruh kita fikir tentang proses kematian, kami tentukan ke semua itu. Kemudian Allah bertanya pula tentang tanam-tanaman. Ayat 63, afara'aitum ma tahdusun, apa pendapat kamu tentang apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ayat 64, kamukah yang menumbuhkannya ataupun kami? Yang tersirat kaji, yang tersirat telah kaji. Pada tahun 1998, artikel Newsweek bulan Julai memfokuskan tentang satu tajuk. Tajuknya Science Finds God. Newsweek 1998 terbitkan bulan Julai, lebih tepat 20 Julai 1998. Satu tajuk yang menggemparkan, Science
Sains kuat. Diceritakan tentang saintis yang berbagai. Antaranya Dr. Allen, pakar astronomi. Dia teropong, dia tengok bintang, dia nampak kejadian bintang-bintang. Akhirnya dia mengatakan, ya, rumusan saya, alam ini bermula 15 bilion tahun dahulu. Saintis hebat. Dia boleh tengok, kemudian dia boleh tengok pengembangan kelajuannya. Dengan dia mengukur kelajuan, dia boleh berpatah balik untuk menentukan di mana dia bermula. Alam ini bermula 15 bilion tahun terdahulu. Tetapi dia berkata, ada benda yang aku tak boleh faham sebagai orang sains. Ada benda yang aku tak boleh faham. Apa yang mereka tak boleh faham? Orang sains ada dua benda ini yang mereka pening kepala. Anda bila sembang dengan orang-orang sains bukan Islam, anda kena ingat fakta-fakta yang saya sebut hari ini. Ini fakta-fakta penting berdepan dengan orang yang cendaru dan keliru tentang Tuhan dan agama. Dr. Allen ini atheist, pakar sains astronomi. Dia tahu alam bermula 15 bilion tahun terdahulu. Tapi proses kejadiannya dia kata ada fine tuning dan ada constant. Ini bahasa paling mudah yang saya gunakan. Fine tuning of the universe and constants in the universe. Jangan lupa alam kita ini kaya matematik. Ramai orang kita tak suka matematik, mereka tersilap. Alam ini kaya dengan formula matematik. Sebab tu orang fizik cukup suka mengkaji alam. Sebab bila dia mengkaji alam, dia dapat rahsia matematik di alam. Maka dia sebut di alam ni ada constant, ada nombor yang tak boleh berubah. Jika berubah kacau gila dunia ini. Ada constant dan ada fine tuning. Ada undang-undang yang begitu halus. Bukan sekadar halus, fine tuning. Contoh kita mendengar radio Mutiara FM 19.7 MHz. Mutiara FM mesti seronok dengan saya. Kempen Mutiara FM 95.7 MHz kita pun pasang. Tapi sampai ke 95.6 MHz perpuluhan 6 boleh mendengar, bisa mendengar. Tetapi kalau boleh fine tuning sikit lagi, perpuluhan 95.6 dah okey dah. Tapi jika tepat lagi 95.7 kita fine tuning, bagi lagi kemas. Alam itu ada konsep fine tuning, boleh dah, tapi lagi kemas berlaku. Anda faham bahasa kemas? Saintis bagi contoh. Kita tanpa contoh ni kita tak faham. Saya pun tak faham. Kalau terbayangkan contohnya, dia masukkan goli dan satu bekas. Ambil bekas besar, kecil tak boleh. Goli, goli. Letak berapa ribu goli? Jika saya letak 1 juta goli, 1 juta, anda diminta memilih satu goli yang betul. Golinya macam ini, anda pejam mata, dari 1 juta goli, anda pejam mata, pilih goli yang betul. Boleh pilih. Kita kata kerja gila. Contoh dia ni kerja gila. Orang gila boleh lah. Kami tak mahu buang masa ya. 1 juta goli nak pilih satu goli yang betul. Lah, buang masa kami pergi cari orang gila lah buat kerja ni. Sebab kami tak mustahil. Tapi apa yang berlaku di langit sana adalah bukan 1 juta goli dalam bentuk kiasan. 100 bilion goli. 100 bilion 100 bilion ganda lagi 100 bilion goli. Pilih satu yang betul. Itu berlaku di sana ketika kejadian langit dan bumi. Letak bintang tepat. Dan jika saintis mengatakan semua berlaku tanpa Tuhan, berlaku cara rambang, mustahil. Sebab saintis mengatakan bukan saja dari 100 bilion goli,
kita